Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Waalaikumsalam. Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan juga saya Fazli Fuad. Alhamdulillah hari ini kembali lagi bersama dengan anda, Fetty dan juga saya Fazli Fuad. Dan sebenarnya kita ada rakan tugas yang bersama dengan kita sebentar lagi. Kita tahu bahawa besok merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh ramai di kalangan rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab apa? Hari Raya Aidilfitri, tempoh hari kita tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Tidak boleh pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi esok hari insya-Allah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan ramai di antara kita yang telah pun memilih untuk pulang ke kampung halaman masing-masing bermula semalam. Hari ini pun sama juga. Ya, dan saya juga teruja kerana Aidilfitri lalu memang tak ada kesempatan untuk ke masjid untuk solat sunat. Betul. Kali ini dah pun mendapat kad jemputan hasil usaha keras membuat pendaftaran dan sebagainya. Ya. Dan kita doakan semoga mereka yang amat rindukan masjid ini masa terbaik untuk kita melakukan sesuatu, mungkin infak kepada mereka yang memerlukan. Sebab saya perhatikan sekarang ini di masjid-masjid dah banyak ada almari yang menempatkan makanan dan sebagainya untuk membantu mereka yang terjejas, golongan asnaf barangkali di masjid-masjid tertentu. Dan kita juga doakan semoga walaupun kita dalam keadaan keterujaan untuk pulang ke kampung kerana dijangka ada lebuh raya akan sesak meningkat berkali ganda, kita doakan supaya dapat dipatuhi SOP yang telah pun digariskan oleh kerajaan, terutama untuk mereka yang berada berhenti seketika di RNR. Betul, kita tidak mahu ada kluster lebuh raya pula nanti ya. Dan kita tahu bahawa besok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha dan tadi Fetty ada menyentuh berkenaan dengan solat sunat Aidiladha. Saya nak sentuh juga ada beberapa negeri yang telah pun mengeluarkan beberapa SOP ya untuk solat sunat Aidiladha. Contohnya di negeri Perlis, difahamkan kepada anda semua yang mungkin pulang ke kampung halaman di Perlis akan ada 2 sesi untuk solat sunat Aidiladha bergantung kepada keluasan masjid. Dan di negeri Selangor, titah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, di mana kepada anda semua yang mungkin berada di persekitaran masjid, anda boleh pergi menunaikan solat sunat Aidiladha. Siapa cepat dia dapat. Itu dia. Kan, itu yang kita harapkan. Jadi seperti mana Fetty katakan tadi, kita bersemangat teruja untuk kita melakukan solat sunat Aidiladha. Tapi ada peraturannya demi maslahat ummah. Bukan kita pentingkan diri tapi demi kebersamaan, pelitup muka dan juga sejarah yang dibawa sendiri. Baik, paparan akhbar ini kita mulakan banyak nak dikongsikan. Ini tentang berita harian lanjut moratorium bantuan untuk yang layak. Sebab ramai individu yang hilang pekerjaan. Jadi mereka ni diberi lanjutan moratorium bayaran balik pinjaman selama 3 bulan. Ada penangguhan sebab pendapatan yang terjejas. Dan individu yang masih bekerja tetapi gaji dipotong, ada tawaran potongan bayaran ansyuran pinjaman mengikut kadar pengurangan gaji bagi tempoh 6 bulan. Dan peniaga, pengusahaan kecil dan sederhana PKS individu bekerja sendiri terkesan akibat COVID-19 ditawarkan hanya bayar kaedah faedah untuk satu tempoh ditetapkan, panjangkan tempoh pinjaman untuk kurangkan bayaran balik bulanan. Dan peminjam sewa beli bermasalah diberi pilihan untuk penjadualan semula ansuran tertakluk kepada akta sewa beli. Dan melihat kepada halaman kedua, yang ini penting sebab ia dinamakan sebagai bantuan yang bersasar dan mengikut Perdana Menteri Tan Muhyiddin Yassin berkata, dengan pengumuman ini saya harap Mak Cik Kia, Pak Saleh, Encik Lee, Puan Rani, Encik Douglas dan semua rakyat Malaysia dapat menarik sikit nafas lega sementara kerajaan dan pihak industri berusaha memulihkan semula ekonomi negara. Dan kita pun amat mendoakan supaya segera dapat pulih seperti biasa, ekonomi dapat dibuka sepenuhnya dan ramai yang dapat mungkin kembali apabila organisasi semakin mantap, mungkin mereka ini dapat ditawarkan kembali pekerjaan. InsyaAllah. Jadi langkah pertama yang harus anda lakukan adalah untuk anda menghubungi institusi kewangan dan juga bank-bank masing-masing, dan permohonan boleh mula dibuat pada mulai 7 Ogos nanti. Baik, sikit di halaman yang ke-50 dapat saya kongsikan bantuan bank bersasar lindungi kewangan negara. Kepada pakar ekonomi sokong langkah ringan beban peminjam terkesan impak COVID-19. Dan antara lain dapat saya petik bahawa bukan semua individu dan peniaga yang menerima moratorium pada masa ini adalah golongan yang terjejas pendapatannya. Jadi disarankan untuk tampil ke depan dan berjumpa dengan pihak bank secepat mungkin sekiranya mempunyai masalah kewangan. Ada perbincangan, ada ruang untuk kita membuat penyusunan semula ataupun refinance pada yang perlu, dan tidak, saya rasa pihak bank ada budi bicara mereka dalam membantu mereka yang terjejas ini. Dan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar bukan sahaja melonjakkan semula ekonomi negara, malah menjamin kesejahteraan hidup rakyat di negara kita ini. Baik, daripada berita harian saya nak kongsikan apa yang menarik di Harian Metro.
balik kampung sambut Aidiladha 2 lebuh raya sesak. Kalau semalam anda lihat ya di Facebook ataupun di mana-mana sahaja semalam berlaku kesesakan jalan raya, mereka telah pun mengambil kesempatan semalam ya untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Hari ini juga dijangkakan trafik akan bertambah. Aliran trafik di lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK dan lebuh raya Pantai Timur 1 LPT1 ke Pantai Timur dijangka bertambah lebih 50% bermula semalam dan juga hari ini. Pengarah Eksekutif Anih Berhad Datuk Nik Fauzi Tan Sri Nik Husin berkata, jangkaan lonjakan trafik daripada purata trafik harian sekitar 156,000 kenderaan itu berikutan orang ramai akan mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha pada hari esok. Dan menurutnya, berikutan jangkaan peningkatan aliran trafik itu, semua kemudahan awam di kawasan rehat dan rawat RR di 2 lebuh raya itu dibuka kepada pengguna dengan prosedur operasi standard SOP tertentu bagi memastikan penjarakan sosial dipatuhi. Jadi itulah dia gambaran yang anda dapat saksikan di visual sekarang ini. Kesesakan trafik mula bertambah bermula di lebuh raya LPT ya, keluar-keluar Tol Gombak tu Fatri dah bermulalah kesesakan. Jadi pihak daripada lebuh raya menjagakan trafik akan bertambah dan kita harus merancang perjalanan. Ada masa-masa yang tertentu untuk kita mengelakkan kesesakan jalan raya. Baik, ini tentang cadangan mandatory Ministry Mal simulating OZ rules on face mask. People may have to wear a face mask the moment they leave their homes, says Health DG. Cadangan yang menarik sebab macam di Melbourne, Australia, kalau kita sebaik tinggalkan rumah, keluar rumah, wajib memakai pelitup muka. Dan sebab kita sedia hari bahawa kalau macam di New Zealand mereka bebas sepenuhnya, tetapi di Australia masih lagi bergelut, di mana mereka laksanakan semula perintah kawalan kurung ini di beberapa tempat seperti Melbourne, yang mana menyaksikan ada peningkatan kes dan dilaksanakan semula satu peraturan yang lebih ketat, yang mana mereka ni wajib memakai pelitup muka sebaik meninggalkan rumah, kawasan pejabat, dan tidak ada seorang pun yang boleh bebas tanpa pelitup muka di kawasan awam, sama ada di pasar ataupun di tempat pekerjaan, semuanya pada peraturan yang sangat ketat. Dan saya yakin dan percaya bahawa ini juga dapat membasmi sebab kita dalam tempoh yang sangat kritikal. Betul. Kita sejak bulan 3 dah masuk bulan 6 bulan 8 ni, dah 5 bulan kita berjuang. Ya. Tetapi kita memberi penghormatan yang tinggi kepada Barisan Hadapan Negara kerana nak dibandingkan jumlah Malaysia dengan negara lain, kita berada paras yang sangat terkawal kalau mengikut jumlah dari segi nisbah mereka yang dirawat, yang sembuh dan sebagainya. Dan kita perlu ingat ya, bermula 1 Ogos nanti ya, kepada anda semua yang mungkin tidak memakai pelitup muka di kawasan yang sesak, tumpuan ramai, di pusat membeli belah, di pasar awam dan sebagainya, anda bakal didenda sekurang-kurangnya RM1,000. Sayangi duit anda dan kita lindungi keselamatan. Baik, sampai kita bersama berdua hari ini di studio. Eddie Iskandar akan menemani anda untuk meninjau kawasan di hentian bas Jalan Duta dan juga bersarapan sebab sedia hari bahawa bermula Ogos nanti MH akan kembali bersiaran pada hari Jumaat dan lebih banyak informasi akan kita salurkan kepada anda. Dan saya sebenarnya terlebih tertarik melihat nasi lemak di tepian alley bertemankan 2 lagi akhbar yang dapat dikongsikan dapatkan intipatinya. Okey. Itu yang menarik perhatian saya. Ya, betul. Sebab pagi-pagi rakyat Malaysia kan, bila nampak dia punya attraction tu ataupun magisnya lah nasi lemak tu, rasa teruja. Cuma saya rasa tak ada tertarik kat situ. Belum sampai lagi kot kan? Okey. Eli, silakan untuk memberikan apakah wadah liputannya. Silakan. Silakan Eli. Terima kasih. Assalamualaikum Fitri dan juga Fadli di studio. Eloklah untuk kita bertiga, seorang satu. Saya satu, Fitri satu, Fadli satu. Dan sebab disiapkan dengan sudu sekali. Okey, kita berada di, ataupun saya berada bersama dengan kru lintas langsung ni di Hentian Duta yang sepatutnya membuat tinjauan untuk melihat keadaan di sini. Rupa-rupanya kesesakan lebih dapat dirasai atau dialami pada sebelah malam tadi menurut mereka yang bertugas di sini. Dan bas bermula beroperasi pada jam 8 pagi yang kebanyakan akan menghala ke sebelah utara. Cuma difahamkan akan mula sesak kerana tiket bas jam 10 pagi ke atas sudah habis dijual. Jadi buat masa ini agak lenggang sikit dan hanya beberapa orang saja. Selain daripada itu, kita nampak pematuhan SOP di sini cukup memuaskan dengan ada meja yang ditandakan pangkah, jadi perlu diwujudkan penjarakan sosial dan sebagainya. Dan rata-rata saya melihat ramai orang menggunakan pelitup muka untuk berada di sinilah, kecuali ketika makanlah kena buka kan. Okey, Fitri dan juga Fadli, kalau boleh saya nak sambung. Dah lama kita tak pegang akhbar fizikal utusan dan juga Kosmo, dan kini kembali
menjalankan tugas menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Muka hadapan utusan Malaysia membawakan tentang isu politik di Sabah. Ya, Sabah bergolak, Musa Aman dakwa dapat sokongan bentuk kerajaan negeri. Politik Sabah bergolak apabila Tan Sri Musa Aman mendakwa telah mendapat sokongan majoriti wakil rakyat bagi membentuk kerajaan negeri yang baru, dan dikabarkan beliau telah pun membentuk gabungan baharu membabitkan ahli adun daripada pelbagai parti. Dan dipetik di sini beliau berkata, saya ingin memaklumkan yang Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin dan Datuk Muhammad Nardin Awang, Setiausaha Politik Perdana Menteri, telah membuat kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama bagi memaklumkan gabungan baharu menyokong Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kalau diikutkan kepimpinan ataupun pentadbiran negeri Sabah ini, Sabah mempunyai 65 adun termasuk 5 yang dilantik, dan Musa perlu membuktikan beliau mendapat sokongan sekurang-kurangnya 33 adun untuk membentuk kerajaan baru. Pada masa yang sama, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal sekarang dilaporkan masih memiliki sokongan majoriti. Jadi ini pergolakan yang sedang kita nantikan perkembangannya. Cuma yang kita rindukan juga dari utusan Malaysia ni ialah komik Senyum Kambing ni. Dalam banyak-banyak cerita yang nak dikongsikan, Senyum Kambing membawakan kisah tentang politik sawah. Disebutkan di sini Musa Aman dakwa sokongan bentuk kerajaan, dan balasannya disebutkan berapa kali mau lompat. Itu di ruangan Senyum Kambing dalam utusan Malaysia. Okey, dan di Kosmo cerita tentang kesuraman korban kali ini, ibadah sempena Ailadha tahun ini tidak semeriah dahulu akibat COVID-19. Ia disebutkan peternak Zainul Zaman yang hanya mampu menjual 15 daripada 70 ekor lembu sempena ibadah korban ketika ditemui di kampung Lebu, Bentong semalam. Dan muka dua ada lanjutannya, dia permintaan haiwan korban pada Ailadha merosot lebih 60%, maknanya suatu angka yang cukup signifikan. Dari sudut positifnya, kita melihat bila dah tak berapa nak sibuk, jadi tukang sembelih ni dapat berehat untuk mengambil peluang beraya, balik kampung beraya. Cerita dari Seremban dimuatkan di buku surat 2 ni, anda boleh bacalah dia tentang Cik Manas yang menunjukkan barang ataupun parang yang biasa digunakan untuk proses penyembelihan haiwan korban di Seremban. Ya, jadi ini antara asam garam lah bila berhadapan dengan COVID-19 ini, termasuklah ketika musim raya. Barangkali itu juga yang dapat dirasai ketika pulang beraya untuk tahun ini. Banyak perkara yang harus diikuti bila bercakap tentang SOP untuk Ailadha ini. Baik, setakat ini itu saja. Kosmo dan juga utusan, kita nak ucapkan selamat kembali ya menjalankan tugas anda, dan kita akan berkongsi maklumat dari masa ke masa juga. Dan kita akan kembali selepas ini dari hentian duta ini untuk bawakan lebih lanjut tentang apa yang berlaku di sini dan adakah akan menyaksikan lebih ramai rakyat Malaysia pulang beraya menaiki bas. Kembali ke studio bersama Fitri dan juga Fadli, silakan. Okey, itu dia gambaran di hentian duta. Nampak lenggang ya? Betul, nampak lenggang. Biasa bunyi bising dan juga mungkin saya percaya mungkin kerana banyak bas yang saya nak sebut tadi penerbangan. Lama tak terbang. Jadi mungkin banyak bas yang dah bertolak pada tengah malam. Ya. Jadi mungkin jangka sampai mungkin awal pagi lah. Biasanya kalau mungkin perjalanan ke Malaysia Timur dan sebagainya, ataupun Pantai Timur sebenarnya. Okey, kita juga hari ini banyak perkongsian sebab kita perbincangan kita melangkaui mereka yang nak pulang ke kampung, dan juga nanti akan bersama meninjau tentang mereka yang sedang berjuang untuk kembali ke satu lagi kampung penting, itu kampung Tanah Suci. Ya, betul. Okey. Jadi seperti mana yang Fitri katakan tadi, kita nak bersama dengan salah seorang daripada ini penonton setia Malaysia Hari Ini, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada beliau kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak bersama dengan Puan Rohaini Othman yang kini berada di dalam kereta kabarnya dari Kuala Kubu Baru nak pulang ke kampung halamannya di Pasir Putih, Kelantan. Pasir Putih, Kelantan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rohaini dah sampai mana dah tu? Tulkara. 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 Betul lah, dari Kuala Kubu Baru jam berapa? Pukul 6 macam tu lah lepas pukul. Okey, kami tak dapat bayangan macam mana kiri kanan depan belakang kenderaan. Macam mana perjalanan tu? Sesak ke ataupun okey macam mana?
perjalanannya sekarang ni okeylah, masih lagi lancar, tak ada kereta, tak jam lagi, cuma banyak je lah. Tapi bergerak semua cantik ya? Cantik. Alhamdulillah. Macam okey, Puan ni orang Kelantan ya? Ya. Panggil apa? Panggil Cik ni ke Mak ni ke apa? Panggil je apa-apa. Okey, baik. Biasanya ibu-ibu lah ya. Lepas tengok ada kat belakang tu. Biasanya akan bawa bekalan makanan untuk anak supaya nanti tak banyak berhenti di perhentian mana-mana. Macam mana persediaan? Ya. Memang saya ada buat persediaan lah sikit makanan-makanan ringan semua tu. Bagi tadi sempat sambil kemas tu sempatlah masak sikit untuk cucu, bukan ada cucu. Untuk cucu ada 2 orang. Kat belakang tu nampak kan? Okey. Ya. Jadi Puan Raini rasa bagaimana agaknya? Ya, kita tahu bahawa kalau andai kata kalau kita berhenti dekat DNR, mungkin kita ni terdedah lah kan kepada virus COVID-19 ni. Bagaimana Puan Raini melihat tentang perkara ini? Adakah Puan Raini sendiri akan keluar untuk mungkin nak isi minyak kereta ke, nak membeli makanan-makanan ke atau bagaimana Puan Raini? Kalau terpaksa keluar tapi jagalah dia punya jarak tu, SOP kan ikut yang ditetapkan lah, pakai mask semua. Pakai hand sanitizer dulu sebelum masuk ke mana tu, ke kedai semua tu lah. Ya. Jadi dijaga sampai pada pukul 3-4 petang, maksudnya perjalanan yang panjang. Itulah macam apa yang dibuat, kadang berhenti seketika ke, buat senaman ringkas ke supaya cergas, terutama pemandu ya, dan juga peranan sebagai co-pilot di sebelah untuk memberi cerita-cerita yang menarik kepada suami, cerita yang membuat dia ketawa, fokus. Apa yang dilakukan supaya 9 jam itu terisi dengan perkara yang manis, yang melekakan kita supaya tidak rasa penat tu. Sorry. Dia pemandu ni bukan suami anak saya. Suami anak. Biasalah kami macam bersembang lah, macam dengar radio ke, kalau penat kan berhenti sekejap tempat-tempat yang selamat dulu kan. Keluarkan sekejap. Macam kami tak keluar lah, dia memandulah keluar kan. Lepas tu buka ke apa ke sekejap. Itu je lah rasanya untuk cerdaskan diri untuk susah perjalanan. Dan tempoh perjalanan yang lama ni sebenarnya co-pilot yang duduk kat sebelah tu peranan dia penting juga. Jangan kita biarkan pemandu tu seorang-seorang je kan, layan perasaan kan, kita takut. Jadi, ya, betul. Kita tahu bahawa kalau Hari Raya Haji ni, Aidiladha ni, kalau dekat sebelah Pantai Timur ni meriah sekali kan. Jadi bagaimana Puan Rohani melihat, adakah tahun ini kita COVID-19 ni sama je ke ataupun berlainan sedikit kemeriahannya di sana? Rasanya meriah tu meriah tapi tak seperti dululah, sebab kan tak boleh berkumpul ramai. Maksudnya macam family pun, saudara pun tak boleh datang dengan serentak kan, beransur-ansur. Agak kurang sikit lah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ni saya itulah. Ya, sebab jumlah lembu korban pun dihadkan ya, jumlah petugas pun dihadkan. Baik, bila kali terakhir pulang ke Kelantan sebenarnya? Saya pulang ke Kelantan rasanya dalam raya puasa tahun lepas. Tahun lepas lah. Saya balik ke Kelantan. Pasti banyak bawa buah tangan ya untuk orang terdekat di sana, insyaAllah. Adalah sikit. Baik. Kami doakan selamat sampai untuk Puan Rohani dan juga yang lain yang menuju ke destinasi. Semoga ada perlindungan Allah untuk sampai dengan sebaik mungkin. Dan semoga setiap usaha jihad untuk balik ke kampung ini diiktiraf sebagai pahala yang berganda oleh Allah Ta'ala, insyaAllah ya. InsyaAllah. Okey, demikian kongsian kita dengan individu yang ada rezeki untuk pulang ke kampung, sebab tak semua ada kesempatan begitu. Betul. Mungkin ada halangan pekerjaan, halangan kewangan barangkali, dan juga mungkin halangan dari segi jumlah individu yang dah pun sedia ada di kampung tu. Mungkin dah 40 orang ataupun 20 orang yang bercanggahlah dengan SOP yang digariskan oleh kerajaan ya. Okey, berikutnya. Ya, kita akan kembali bersama dengan Ellie sebentar lagi, tapi untuk waktu ini Ellie mungkin sedang mencari mungkin penumpang ya, ataupun pemandu bas ke yang jual tiket ke dekat sana, yang sudi ditemu bual. Betul, kita nak tahu juga mungkin antara SOP yang mungkin mereka telah pun buat di sana. Tapi untuk waktu ini Fadri, kita nak berhenti berehat seketika.
Ya, nanti kita akan banyak lagi berbincang situasi terkini di Hentian Duta, juga bagaimana SOP dalam melaksanakan korban seperti dengan Hari Adha ini, juga tak ketinggalan bagaimana kita juga nak mendapatkan bayangan nanti insya-Allah tentang perjalanan masa depan di Tanah Suci yang amat penting dalam jiwa umat Islam. Kembali selepas ini kita berehat seketika. Ya. Ya, kembali lagi pastinya dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami di TV3 ataupun anda menyaksikan kami dekat Facebook ke YouTube ke. Terima kasih diucapkan kepada anda, dan mungkin ada di antara kita yang telah pun selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Terima kasih ya diucapkan kepada anda yang bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Dan hari ini 9 Zulhijjah 1441 Hijrah dan besok 10 Zulhijjah sudah pastinya umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha, dan tahniah diucapkan kepada mereka yang bertuah ya kerana dapat mengerjakan haji pada tahun ini. Kalau kita perhatikan ya, tahun-tahun yang sebelum ini 2.5 juta yang bakal untuk mengunjungi Mekah ya untuk mengerjakan haji, tetapi untuk tahun ini ribuan orang sahaja yang sempat ke sana. Tahniah diucapkan kepada mereka yang bertuah. Baik, kita nak berbincang berkenaan dengan prosedur operasi standard Aidiladha. Kita tahu bahawa untuk ibadah korban tahun ini berlainan seperti mana tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk lembu pun dulunya tiada had ya, tetapi sekarang ini telah pun dihadkan kepada beberapa ekor sahaja. Jadi untuk memperkatakan tentang prosedur operasi standard Aidiladha, kita bersama dengan Haji Abdul Roni Tahir, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, berlainan untuk ibadah korban tahun ini, dan sudah pastinya mereka telah pun mengetahui antara SOP yang bakal mereka tepuhi pada esok hari. Ya, jumlah lembu yang dikorbankan pun tidak seperti dulu. Betul. Kan orang yang mengerjakan yang nak melapah daging itu pun dihadkan. Betul. Jadi sebagai permulaannya mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bagaimana agaknya kelainan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini, Tuan Haji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Saudara Fazli. Sudah tentulah pada tahun ini ada kelainan, ada perbezaan seperti mana tahun-tahun lepas. Kalau tahun-tahun lepas, tahun-tahun dulu kita tengok ibadah korban dilaksanakan dengan begitu ramai. Ibu bapa sampai ke anak-anak lah. Setiap buah masjid dan tempat-tempat yang dilaksanakan ibadah korban tu ramai. Manakala pada tahun ini oleh kerana COVID-19 melanda kita, kita telah bina satu SOP dan telah menentukan beberapa garis panduan di mana kita tak lagi boleh berkumpul ramai-ramai, dihadkan kepada 20 orang pelaksana untuk satu ekor lembu. Yeah. Kemudian kita tak ada jamuan. Nak masuk masjid dan kawasan-kawasan ibadah korban pun kita terpaksa ada laluan khas. Ada tapisan suhunya, ada register dan sebagainya lah. Mengikut SOP yang kita dah tetapkan. Itu antara SOP-SOP yang mereka harus ikuti pada esok hari. Jadi ya, kita tahu bahawa SOP itu harus dipatuhi. Betul. Tetapi bagaimana agaknya daripada segi pihak Jawi sendiri ingin mengawal selia SOP tersebut? Adakah pihak Jawi sendiri meletakkan beberapa ahli jawatankuasa di setiap masjid ataupun surau di sana, Tuan Haji? Untuk makluman sidang penonton semua, SOP ini adalah dikuatkuasakan untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Kita bina SOP ini adalah untuk memudahkan kepada pengurusi masjid, jawatankuasa untuk melaksanakan SOP, dan sudah tentulah kita ada petugas-petugas di sana. Dan saya kongsikan sikit antara SOP yang kita tekankan kali ini adalah sebanyak 7 aspek pelaksanaannya. Yang pertama sekali adalah syarat-syarat penyembelih dan petugas. Ini biasalah. Pertama, mesti warga negara. Kedua, tidak bergejala atau tiada penyakit kronik. Kemudian bacaan suhu badan tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Kemudian berdaftar melalui aplikasi MySejahtera. Yang keduanya, tempat pelaksanaan ibadah korban. Digalakkan melaksanakan ibadah korban di rumah penyembelihan Jabatan Perkhidmatan Haiwan.
Kemudian rumah penyembelihan rumin swasta yang dilesenkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Masjid yang surau yang telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan DBKL, khususnya di Kuala Lumpur lah. Kemudian seterusnya, tempoh pelaksanaan mestilah kita semua tahulah, Fazli ya. Bermula Raya Aidiladha yang pertama, kemudian seterusnya kepada 3 hari berikutnya yang dikenali sebagai Hari Tasyrik. Kemudian kita ada juga kawalan penularan penyakit. Syaratnya mesti dibuat di tempat yang lapang supaya tidak berlaku kesesakan. Kemudian tempat penyembelihan korban itu perlu dinyah kumankan sebelum dan selepas pelaksanaan ibadah korban. Kemudian tidak melebihi 20 orang petugas untuk seekor lembu. Kemudian digalakkan menggunakan alat dan sistem moden seperti sangka, sembelihan mudah alih dan sebagainya. Petugas mestilah macam biasalah, mesti menggunakan pelitup muka dan sebagainya. Kemudian yang penting juga amalan penjarakan sosial, sekurang-kurangnya 1 meter jarak antara satu sama lain. Itu sudah dimestikan. Kemudian ada kaunter saringan, laluan khas seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kemudian elakkan 3S, iaitu sesak, sempit, sembang dekat pun tak boleh. Kemudian merekodkan kehadiran dan mengimbas suhu badan petugas. Kemudian peserta dan penerima yang bergejala ataupun penyakit kronik atau kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak dibenarkan mengikut upacara ibadah korban ni. Kemudian semua memastikan pakai pelitup muka lah. Yang seterusnya, pelaksanaan ibadah korban. Peserta yang mengambil alih bahagian dalam melakukan ibadah korban hendaklah mewakilkan kepada penyembelih ataupun wakil yang dilantik. Maknanya dia tak payah ikutlah. Dia wakilkan sahaja. Nanti bahagian sembelihan dia yang diperolehi, kita ada petugas-petugas di setiap masjid yang kita kenali sebagai sahabat. Seperti di Masjid Wilayah Persekutuan, petugas inilah yang menghantar bahagian-bahagian daging-daging untuk bagian mereka tu ke rumah yang mengambil bahagian dalam ibadah korban tadi. Dan yang terakhir dalam SOP kita, agihan bahagian korban, penghantaran secara langsunglah kepada peserta oleh petugas-petugas tadi. Saya ingat itu saja yang saya dapat kongsikan. Itulah dia, kalau kita ceritakan berkenaan dengan SOP ni sebenarnya banyak yang digariskan, tetapi kita harus melihat daripada sudut yang positif sahaja. Contohnya yang kita boleh lihat dulunya boleh berkumpul ramai-ramai. Seekor lembu tu boleh ramai. Bukan saja petugas, malahan yang membuat korban itu dengan adik-beradiknya pun ada juga dekat sana kan. Tapi untuk waktu ini kita hadkanlah kedatangan. Dan tak ada lagi jamuan-jamuan. Kan? Jamuan tak ada. Makan-makan pun dah tak boleh. Duduk siap dengan sarapan, minum pagi, meriah makan kan? tengah hari meriah. Pagi-pagi nasi lemak, petang-petang dapat daging korban lagi kan? Betul. Baik, Tuan Haji tadi sebut SOP seekor lembu yang boleh yang lapar pun semua tu 20 orang saja. 20 orang. Seekor lembu 20 orang kan? Jadi bagaimana Tuan Haji melihat, andai kata kalau lebih daripada seekor lembu tu ada kat situ, bagaimana Tuan Haji melihat untuk yang nak buat lembu yang seterusnya itu, bagaimana? Lebih pada 10 ekor. Lebih daripada 10 ekor, bagaimana? Okey. Kita menggunakan kaedah begini senang ya. Oleh kerana hari raya kita ada 4 hari lah, termasuk hari raya pertama. Hari Tasyrik ada 3 hari. Kalau 10 ekor sehari, kita ada 30 ekor contohnya. Masjid A ada 30 ekor. Dia buatlah hari raya kedua 10, raya ketiga 10. Jadi selesai 30 ekor. Jadi satu hari tu dihadkan ke 10 ekor sahaja. Jadi kita harus patuhi SOP tersebut. Dan kalau kita lihat, kalau dekat wilayah Persekutuan sendiri, berapa banyakkah surau, masjid yang mengambil bahagian untuk penyembelihan korban tahun ini? Untuk setakat hari ini kita ada 211 masjid, surau dan
premis persendirian yang dikendalikan oleh NGO dan sebagainya, ada 112 sahaja yang telah membuat permohonan ke pihak Jawi. Jadi terakhir sekali mungkin Tuan Haji boleh kongsikan mungkin harapan Jawi dalam kita melaksanakan ibadah korban dalam COVID-19 kali ini. Harapan pihak Jawi, kita sama-sama doalah semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat berjalan lancar walaupun dalam terpaksa melaksanakan beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan kita amat harapkan semua institusi yang dibenarkan dapat melaksanakan SOP dengan lancar dan baik. Itu aja harapan kita, mudah-mudahan. InsyaAllah. SOP telah pun diberikan. Tepuk dada tanya selera kita lah kan. Ya, saya. Kita lah yang nak mengendalikan lembu tersebut. Betul. Jadi pendek kata dekat sini, ingat ya, pihak kerajaan pun dah ingatkan seekor lembu 20 orang sahaja boleh korban dan juga menyembelih. Nak melapah semua 20 orang sahaja. Dan satu hari boleh 10 ekor lembu sahaja. Kan? Kalau 30 ekor lembu, kita aturkanlah kan. Satu hari 10 ekor lembu. Baik, terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Roni Tahir, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Tempur Jawi, kerana sudah hadir bagi kita berdiskusi tentang prosedur operasi standard Aidiladha. Terima kasih juga kepada TV3 utamanya Cik Fadli kita kerana mengundang saya dan pihak Jawi. Saya doakan moga-moga ibadah kita berjalan lancar, kita jaga kita, kita jaga komuniti kita, InsyaAllah. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia. TV3 juga, warga Jawi. Selamat dalam perjalanan pulang ke kampung, insya-Allah. InsyaAllah. Saya pun sama-sama lah doakan kan. Ya, dalam perjalanan tu nak menuju balik kampung tu, semoga berhati-hati. Selamat sampai ke mana saja destinasi pilihan anda. Baik, kita nak berhenti pada seketika. Sekali nanti Fetri akan bersama dengan Ustaz Muhammad Nazim Abdullah, salah seorang mutawif yang ingin memperkatakan tentang cabaran kerjaya mutawif semasa COVID-19. Kita berhenti pada seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali semula di Malaysia dan kita masih lagi berbicara tentang kerinduan pada Tanah Suci dan juga bagaimana pentingnya untuk kita mengingatkan sesama Muslim tentang betapa pentingnya ada usaha dan perancangan ke arah itu walaupun sekarang ini kita dibebani dengan halangan COVID-19. Dan kita bersama nanti untuk berkongsi pengalaman dan juga perkembangan bersama dengan salah seorang mutawif yang saban waktu terbang ke Mekah Madinah untuk tujuan haji dan umrah, tetapi kali ini ada ujian yang cukup besar, tak dapat kembali ke tanah yang diimpikan. Bersama dengan Ustaz Muhammad Nazim Abdullah, seorang mutawif. Video kita akan paparkan sekejap nanti untuk berkongsi terkini tentang kehidupan seorang mutawif. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Nazim. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz? Ya. Okey, Ustaz kali ini berada di mana? Hello? Ya, dapat dengar? Dengar. Okey. Ustaz, macam mana Ustaz melihat setelah berapa bulan tak dapat ke Haramain ya? Ustaz kali ini berada di mana lokasinya? Kami ada di Sepang, Itulah dia. Biasanya lokasi Sepang KL itu menjadi destinasi pentinglah sebelum terbang ke Tanah Suci. Bagaimana kehidupan selepas diberikan arahan supaya tidak ada langsung penerbangan ke mana-mana destinasi luar negara dan juga kehidupan tanpa rutin biasa menguruskan jemaah, Ustaz ya. Jadi maknanya start daripada pembukuan visa untuk ke Saudi itu, jadi daripada bulan Mac sampai sekarang visa tak ada, penerbangan semua tak ada. Jadi bagi mutawif macam kita orang ni, bahkan dalam musim haji ni selalu tugas pun, tak ada benda yang kita boleh buat lah, semua stop belaka kan. Ya, Ustaz mungkin dapat ke depan sikit Ustaz, nampak lebih jelas wajahnya, wajah seorang mutawif. Okey. Ustaz, sepanjang tempoh itu macam mana penerimaan? Sebab kita mungkin dalam kelompok mutawif sendiri ada perbincangan, ada mungkin sesi luahan barangkali. Jadi macam mana sentiasa kebasini maklumat untuk sahabat-sahabat mutawif lain? Kebanyakan mereka ni semualah kawan-kawan ni, mereka mencari alternatif lah. Terutamanya dari segi pendapatan lah. Sebab kebanyakan yang terlibat secara full time ni, mereka sering berulang ke Mekah kan. Jadi
pendapatan dah tak ada, jadi mereka cari pendapatan alternatif, sama ada buat kelas secara online ke, bisnes ke kan. Jadi macam itulah lebih kurang antara sahabat-sahabat ni lah. Macam Ustaz sendiri, apa yang dilakukan sepanjang tempoh 5 bulan ini? Saya pada PKP 1 dan PKP 2 baru ni, saya hanya duduk di rumah sajalah. Jadi maknanya alhamdulillah lah ada pendapatan yang kita kumpulkan sikit. Jadi maknanya banyak dengan keluarga lah. Jadi and then masuk pada PKP yang B tu, saya dah start mulanya sikit-sikit lah. Kita buat kelas online dan juga kita buat jaga sikit-sikit lah. Untuk tambahkan lagi pendapatan lah. Ya, bagi Ustaz sebagai seorang mutawif yang berpengalaman, apa saranan kepada mutawif yang masih lagi muda yang baru terlibat dengan industri ini tetapi dah pun diuji dengan COVID-19 supaya keazaman itu tetap membara, semangat untuk membantu itu tetap ada sekalipun terjejas dalam tempoh beberapa bulan ini? Bagi saya yang dah terlibat dalam ibadat ni bidang kerjaya ni lebih kurang dalam 20 tahun ya. Jadi ni kita macam dah orang lama kan. Jadi bagi orang yang baru-baru tu jangan putus semangat lah. Jadi sementara benda ni berlaku, pandemik ni berlaku, buatlah sementara yang lain ya, mengajar secara online ke, buat peniaga ke ataupun apa-apa je lah. Sementara nak menunggu balik semula musim umrah ataupun haji ni mula balik semula lah. Ya, sebab apa kita memerlukan tenaga muda, sebab dia orang muda ni dicergas dan ilmu dia mungkin boleh boleh ditambah lagi lah kan. Sebab yang tua-tua ni dah kadang-kadang dah tak larat dah kan. Ya, maksudnya nanti tenaga yang sangat banyak diperlukan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ini. Baik, tentu. Betul. Untuk orang muda mutawif yang berminat, jadi macam mana kadang kita ada juga akademi mutawif ya, tapi tak dapat digerakkan kerana banyak halangan. Jadi macam mana, apa pesanan yang paling penting asas untuk jadi seorang mutawif yang baik ni Ustaz? Nak menjadi seorang mutawif yang baik ni, mengikut pendapat saya, seorang tu dia mesti ilmu pengetahuannya tentang ibadat haji itu sendiri mesti mendalam. Dan yang kedua, tentang sirah perjalanan Rasulullah itu pun dia kena belajar sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, dia kena tahu tentang budaya orang Arab itu sendiri. Dan yang keempat seterusnya, dia kena tahu urusan-urusan yang berkaitan dalam umrah ataupun haji lah ya. Macam contohnya, kiranya contoh nak booking hotel ke, nak booking tiket ke, urusan transportation ke, dan macam-macam lah yang berkaitan di Mekah dan Madinah lah. Ya, di samping juga kemaskini maklumat yang terbaru daripada arahan kerajaan Arab Saudi supaya nanti seandainya ada peluang untuk kembali sana, dan pun ada ilmu yang mencukupi sesuai dengan perubahan zaman masa kini Ustaz Ya, betul. Sebab dia sentiasa berubah dan yang paling pentingnya kita tahan dengan budaya orang Arab ni. Kan, sebab kadang-kadang dia sentiasa berubah, dia punya order dia atau arahan dia, regulation dia sentiasa berubah. Jadi kita kena tahan dengan budaya kerja orang Arab ni. Baik, insya-Allah di samping meningkatkan kefasihan dalam bahasa Arab, semoga dimudahkan urusan dalam depan ni apa jua cabaran nanti. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazim Abdullah, seorang mutawif berkongsi pengalaman. Walaupun masih singkat tapi ilmunya bermanfaat supaya ditingkatkan ilmu dalam segenap aspek di samping menjaga kualiti kerja dan tenaga untuk menguruskan ramai jemaah dengan pelbagai ragam. Baik, serimbungan daripada apa kita bincangkan tentang mutawif itu, kita tak lengkap tanpa kita bicarakan tentang apakah COVID-19 ini impaknya kepada industri umrah dan haji. Dalam tempoh 100 tahun ini rasanya tidak ada di Malaysia jemaah yang terkandas akibat dihalang kerana masalah wabak. Dan ini ujian pertama kali berlaku pada tahun 2020. Dan untuk itu saya akan bersama berbincang dengan Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam yang merupakan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Malaysia. Tadi pelbagai luahan cerita seorang mutawif. Jadi Datuk Seri ini orang yang berpengalaman. Tapi kali ini cabarannya sangat berbeza sebab tidaklah langsung keberangkatan jemaah kita ke sana. Macam mana penerimaan ketika awal-awal diberitahu ada halangan untuk itu? Masa mula-mula dapat tahu, kalau kita tengok impak kepada jemaah dan juga kepada syarikat pelancongan, kepada jemaah mungkin satu kejutan, tiba-tiba tahun ini tak boleh pergi. Kalau selama ni tiap tahun semua pergi ke Mekah untuk buat ibadah kata orang, dan tahun ini tak boleh. Jadi memang satu kejutan pada jemaah.
Yang paling kejutan pada syarikat pelancongan. Mereka lagi terkejut kerana telah mendapat order dan sebagainya untuk pergi, tiba-tiba tak boleh pergi. Dan bila tak boleh pergi, mereka pula menampung dengan pembelian tiket dah keluar, hotel dah bayar, pengurusan sana dah urus. Itu yang jadi lagi tu. Kejutannya lebih kepada syarikat pelancongan. Itu dia. Dan juga pada masa sama, kalau seandainya pun dibenarkan nanti, pastinya ada kuota ya, dan juga SOP yang berbeza sama sekali demi keselamatan umat tu. Betul. Buat masa ni belum lagi ada khusus SOP. Kita tak tahu yang akan datang mungkin dibenarkan satu bilik berdua ke, atau boleh macam yang asal 4 orang. Penjarakan ni macam mana, belum ada lagi. Tapi kita tahu kalau kerana Malaysia ni adalah negeri contoh kepada dunia, mungkin dia akan ikut cara Malaysia buat, mungkin dia akan kawal pergerakan macam mana, hotel macam mana. Dan saya rasa ada efek dia yang akan datang. Apakah efek itu juga merangkumi efek dari segi kos? Ya, kalau kita kaji, kalau yang sudah-sudah, kita cuma bayar kos paling tinggi pun hotel 5% tambahan. Tapi sekarang ni dia charge VAT dah 15%, termasuk pula dengan kos tax dia punya council pula 5% lagi. So kenaikan dah 20% daripada harga asal. Dengan duit Saudi sekarang beza lagi tambah 20%, jadi banyaklah yang akan datang ni. Bermaksud sampai nak pergi umrah nanti memang kena bersedia lebih. Betul, kena sedia lebih. Bagi yang terkandas sebelum ni yang mungkin patutnya pergi bulan 4, 5 dan sebagainya, ataupun umrah Ramadan yang diimpikan setiap Muslim ni, maksudnya apa saranan sebagai seorang yang terlibat ni supaya mereka ni mohon untuk refund ataupun tangguh? Saya rasa kalau niat dah nak pergi buat ibadah tu, diteruskan niat tu, dan kalau boleh kata orang jangan minta refund. Kalau bila minta refund tu, mana yang ejen pun nak mengembalikan mungkin menghadapi masalah dan lagi susah pasal mereka dah bayar booking hotel, dah bayar booking kapal terbang. Seeloknya tunda perjalanan tu. Pasal niat kita dah ada, kita tundakan. Mungkin kalau boleh bincang dengan ejen, jangan naikkan harga. Kerana mereka dah bayar kata harga contoh RM5,000, maintain RM5,000. Itu boleh perbincangan lah antara ejen dengan yang nak pergi umrah dan haji tu. Ya, untuk sini apa reaksi bila melihat banyak gambaran video gambar yang bertawaf cuma jumlah yang sangat terhad dengan SOP yang berbeza yang tak pernah kita lihat sebelum ini. Pastinya terbit kerinduan untuk sibuk menguruskan jemaah, kerinduan untuk sampai ke tanah suci itu sendiri. Ya, kalau kita sebagai saya lah pengendali haji dan juga umrah, kita selalu ke sana. Jadi bila tak dapat pergi tu memang kita rasa kerinduan tu ada kata orang. Tetapi benda dah berlaku dan memang itu dasar kerajaan di Saudi, tak benarkan. Jadi kita kena menerimanya lah seadanya tu. Dan bagi individu yang mungkin ada masalah kesihatan juga, mungkin cabaran juga untuk mereka. Sebab kesihatan tu antara faktor penting. Betul. Untuk dapat terbang ke kawasan yang mungkin kritikal. Kalau kita tengok SOP dari segi umur belum ada lagi. Mungkin kalau kita kata haji pemula itu dia kata umur 60. Umrah yang akan datang kita tak tahu berapa yang dihadkan. Kalau dia bagi kata janji sihat boleh pergi, alhamdulillah lah. Tapi kalau dia kata umur 60, mungkin banyak efek kepada yang banyak pergi umrah ni yang berumur yang dah pencen biasanya. So mereka nak pergi beribadah. Jadi juga cabaran dari segi mereka yang terkait dengan industri ini, yang membekalkan kelengkapan, membekalkan buku-buku, yang mengajukan kelas dan sebagainya. Jadi apa saranan supaya sentiasa kuat, sabar dalam menghadapi cabaran ini? Dia macam domino teori, katakan kalau satu efek semua berefek. Jadi apabila penerbangan tak boleh, jemaah terkesan dengan dia punya emosional, dan travel agent pun efek tak boleh menghantar, yang supply barang pun tak dapat supply. Jadi dia efek semua menyeluruh. Jadi kita sabar je lah kata orang. Sebab mereka ni juga yang menggerakkan ibadah umrah haji ni juga adalah mereka yang menggerakkan demi memudahkan orang Islam yang tunai ibadah. Jadi apa sumbangan kecil yang dapat kita lakukan sebagai jemaah supaya win-win situation, survival demi Islam. Kalau tidak ada bimbang, kalau ramai yang guna tikar nanti, bagaimana pula kita nak menghidupkan lagi? Kalau kita tengok efek daripada pandemik ni, banyak syarikat pelancongan yang tutup sementara sampai dibuka balik. Jadi kalau katakan jemaah insist katakan refund dan sebagainya, so syarikat tak boleh menampung pun susah juga semua. Jadi kalau jemaah-jemaah kata okey kita reda, kita tundakan perjalanan, itu lagi baik dan mereka tetap dapat pergi juga.
Jadi kita berdoa bersama-samalah supaya pandemik ni jangan lama sangat. Ya, kalau ada yang bertanya bila dijangka kita dapat terbang. Okey, saya mula dimaklumkan lebih kurang dalam bulan 8 selepas haji. Tetapi tengok graf di sana lagi banyak. So sekarang mungkin bulan 9 pun belum tentu lagi. Rasa-rasa dah mungkin dalam bulan 10, 11, 12. Itu tengok keadaan di sana. Kalau Masih menurun, bergantung. Bergantung. Tapi yang play safe tu kalau bulan Januari tu dah main safe lah, insya-Allah boleh. Tapi mungkin dalam bulan 11 ni 12 ni mungkin boleh ada. Berkemungkinan. Sebab kita orang Malaysia ni dalam setahun pun lebih ramai 200,000 yang pergi menggunakan umrah. Ya, lebih. Maksudnya keperluan paling senyum itu amat penting terkait cinta kita dengan Baitullah itu. Betul. Jadi kalau tidak ada tempoh yang lama, apakah juga kesan? Sebab ialah kita perlukan sesuatu untuk kekuatan, untuk recharge iman tu. Dia yang pergi umrah ni biasanya ada macam-macam kategori yang pergi. Ada yang pergi sana kerana nak beribadah, betul. Pencen supaya nak beribadah. Ada yang pergi sana kerana bersyukur. Apabila dia bersyukur, dia pergi ke Mekah, berdoa kesyukuran. Ada yang pergi, kata orang, berdoa untuk makbulkan permintaan kalau ada masalah. Jadi di ada kategori yang pergi. Jadi mereka ni saya rasa memang reda, saya rasa tak ada masalah lah. Saya rasa. Ya. Kita redha dan realistik dengan perubahan zaman. Apa pun terima kasih kepada Datuk Seri yang sentiasa positif dan saling membantu memberikan nasihat untuk semua, nasihat kepada mereka yang terlibat sebagai pengusaha dan juga mereka yang terlibat sebagai jemaah. Yang ada niat, kita jangan batalkan sebab sayang. Niat itu hanya selangkah lagi untuk sampai kepada ibadah yang kita nantikan. Itu tadi Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia yang sentiasa positif. Ada hari nanti kita akan kembali ke tempat yang amat kita impikan. Baik, sekali ini kita juga tadi dah tinjau situasi di hentian duta. Nampaknya tadi agak lenggang, hanya bertebankan nasi lemak dan juga secawan kopi yang belum sampai. Tapi kali ini apa pula yang Eli akan persembahkan? Dah tak nampak nasi lemak, dah tak nampak apa. Mungkin ada cerita lain di sebalik keinginan itu. Silakan Eli. Terima kasih Fitri, dan kita kembali ke lintas langsung dari hentian duta. Kalau anda dapat lihat masih lagi lengang, baru saja beberapa buah bas dalam 2-3 bas yang baru saja beredar dari kawasan platform ini, dan sepatutnya kalau ikutkan musim raya tempat ini antara tempat yang paling sesak, tapi barangkali disebabkan situasi tertentu terutama dalam keadaan PKPP ini, ramai memutuskan untuk sama ada pulang lebih awal ataupun tidak pulang beraya. Jadi beginilah keadaannya. Tapi apapun seperti yang saya sebutkan tadi, jam 10 pagi dijangkakan sedikit sesak berbanding sekarang lah. Jadi inilah keadaannya ya. Pada masa sama tinjauan saya mendapati pematuhan SOP itu cukup memuaskan di kawasan ini. Okey, sambil-sambil kita bercerita tentang apa yang berlaku di hentian duta ini, pastinya kita nak tahu jugalah kepada antara penumpang yang bakal pulang ke kampung ini. Saya nak bersama dengan Wan Syakira. Silakan Wan Syakira. Wan Syakira nampak je bersendirian tapi sebenarnya bersama dengan keluarga di dalam ya, di dalam tempat menunggu. Okey, kabarnya nak balik ke Lumut? Betul. Ya. Balik kampung. Balik kampung. Okey, ni kira sebab raya Aidilfitri tak dapat pulang lah. Kan? Jadi balik sekarang ni lah. Baik. Jadi berapa lama akan pulang ke kampung? Dalam 3 hari je. 3 hari. Adakah dah biasa menaiki bas untuk balik beraya? Baru first time. Oh, kali pertama. Okey, sebelum ni balik macam mana? Naik guna kereta. Kenapa kali ini membuat keputusan untuk naik bas? Saya tak pasti, tak tahu, tanya mak. Keputusan mak lah. Keputusan mak. Ya. Okey. Jadi sebagai orang yang kali pertama naik bas ni, apa yang persediaan yang Syakira buat? Pastikan bawa semua barang. Itu pastilah kan nak balik beraya kan? Ada kerisauan tertentu ke terutamanya masa PKP ni? Tu adalah kena bawa hand sanitizer tu penting lah. Jaga penjarakan sosial dan sebab itu memang awak buat lah ya. Rasa seronok naik bas ke ataupun seronok naik kereta lagi? Tu tak tahu lagi kan, first time naik. Jadi tak pernah langsung naik bas sebelum ni? Kalau dekat-dekat tu pernah lah. Sebab Lumut ni jauh kan? Jadi barangkali ada keseronokan tersendirilah, sebab tu mak ajak naik bas. Sekali-kali berapa orang akan naik bas nanti? 5. Okey, sepanjang PKP ni kan apa yang awak lihat dari segi awak sebagai pelajar kan, Syakira sebagai pelajar, ada apa perkara kelainan yang dirasai? Kelainan.
Kalau sebelum ni dapat keluar bebas dan juga dapat pergi ke kelas dan sebagainya. Masa PKP ni banyak tak benda yang awak tak boleh buat? Banyaklah cakap. Ya. Kena jaga jarak semua. Ya. Kena tu je. Dari segi aktiviti bersama kawan-kawan? Jarak semua. Tak ada. Dulu boleh main dalam kumpulan, sekarang tak ada lah. Ya. Maknanya awak betul-betul patuh jugalah. Bagus, alhamdulillah. Syakira, terima kasih banyak. Selamat kembali. Bas pukul berapa? 8.50. 8.50. Dah dekat dah ni Okey. On the way dah Ke yang ni. Okey, selamat perjalanan pulang ke Lumut ya. Okey, itu dia. Nampak banyak ada yang menunggu di dalam sebenarnya walaupun keadaan lenggang, tapi bila waktunya tiba, mereka menaiki bas ni tak sama seperti menaiki kapal terbang yang menuntut kita untuk datang lebih awal. Jadi misal kata bas tu 8.50, kalau datang 8.40 insya-Allah sempat lagi lah tunggu di kereta, kemudian bas sampai terus naik ke dalam. Okey, saya nak bersama dengan penumpang seterusnya ni. Semua muda-muda ni. Nama siapa? Rashidah Zahira. Rashidah Zahira. Asal mana? Asal Perak. Nak pulang ke? Nak ke Tepeng. Nak ke Tepeng. Oh, tak jauh lah. Jauh daripada Beranang ni. Oh, daripada Beranang. Okey. Bersendirian? Sendirian? Seorang? Seorang naik bas first time. Kali pertama juga? Ya. Okey. Tak pernah. Baru masuk kan. Baru masuk college je. Kolej mana? PPM Beranang. Baik. Jadi ni nak ke... Awak memang asal sana nak balik kampung ke ni? Oh, saya asal Perak. Saya belajar situ. Nak balik Tepeng lah raya ni kan. Maknanya sebelum ni pernah naik bas seperti ni ataupun ini memang kali pertama? First time. Bas lain pun tak pernah naik? Tak pernah. Bas macam nak ke KL semua tak pernah? Tak pernah. Jadi macam mana boleh ada kekuatan untuk buat keputusan untuk naik bas? Sebab rumah jauh terpaksa lah. Ya. Mak ayah ada pesan apa-apa? Ada. Apa mak ayah cakap? Ni naik bas seorang-seorang pula tu? Jauh pula tu? Jaga diri lah macam tu. Okay. Apa persiapan yang awak buat untuk naik bas ni? Apatah lagi bersendirian, terutama masa PKP ni? Pakai face mask. Kalau ada sanitizer tu bawa lah kan. Ya. Ada hand sanitizer? Oh, tak ada. Tak ada, kejap lagi beli lah. Okey. Yang penting adanya penjagaan kawalan kendiri lah kan? Ya. Rasa berdebar tak ni naik bas ni? Takutlah juga first time kan. Ya. Apa antara ketakutan atau kebimbangan ni? Takut hilang barang ke. Kan. Lepas tu kita tak tahu kan sekarang ni musim COVID ni kan. Kalau jaga diri, kira okey lah insyaAllah. Okey, bila kata naik bas bersendirian, kemudian jauh, bila Rashidah kata takut barang hilang, berapa banyak beg awak bawa ni? 2 je. 2. Mana satu lagi? Satu dekat ujung sana. Backpack lah ya? Backpack. Galas je. Jangan bawa beg banyak-banyak kan? Tak boleh bawa banyak, nanti hilang. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak Rashidah. Okey, selamat pulang ya. Ya. Baik, bas pukul berapa? Bas 10.30. 10.30. Oh, lambat lagi. Awal datang? Bapa saya kerja, kena hantar sini dulu. Okey. Tapi tak apa, ada telefon boleh main game dan sebagainya kan? Okey, baik, terima kasih banyak. Dan ini Rashidah. Oh, yang saya terbubuh kali pertama menaiki bas. Jadi ini pengalaman baharu kepada mereka. Barangkali sebelum ni dah biasa naik kenderaan bersendirian, tetapi belah buat keputusan untuk mencuba menerokai pengalaman baharu menaiki bas. Dan ini barisan seterusnya yang akan pastinya menaiki bas untuk ke destinasi masing-masing. Assalamualaikum. Ni nak ke mana? Lumut. Nak ke Lumut. Oh, ke bas ni ke? Bas ni pukul berapa? Ni nak jalan ni. Nak jalan dah? Okey, baik. Jaga diri ya. Kalau boleh adakan penjarakan 1 meter ni semua ya. Ya Fitri, saya dengar suara anda menegur awak saya. Seperti pengetua yang membuat saya makan di asrama. Mungkin yang ditemual tu anak-anak sekolah kan barangkali. Okey, Ya, barangkali sebab anak-anak sekolah yang belajar ya. Ada tak perasan tak ada orang jual mungkin pelitup muka ataupun keperluan lain, sanitizer dan sebagainya sebagai melengkapkan lagi sebelum sampai ke bas tu? Ya, ada kedai runcit yang menjual barang-barang keperluan untuk menaiki bas berjalan jauh dan sebagainya. Dan ini antara perkara-perkara yang orang kata pembaharuan ataupun penambahbaikan untuk memenuhi tuntutan SOP yang ada. Jadi kebiasaannya yang ada di sini dah memang bawa pelitup muka dan sanitizer dan perkara-perkara ataupun keperluan lain lah. Cuma yang paling penting perkara itu perkakasan seperti ini ni ada di mana-mana sekarang, mudah untuk didapati. Jadi kalau lupa misalnya kata boleh dapatkan di kedai. Dan
dari segi ketergesaan itu tidak dapat dirasai lah sekarang sebab masing-masing dah tahu jam berapa bas akan bergerak kan. Jadi insya-Allah tidak ada masalah. Cuma ketika beratur pun diminta untuk dijarakkan dari satu individu ke individu yang lain lah. Fitri. Yang mungkin yalah ada yang kategori COD ya. Maksudnya bukan ni OCD, minta maaf. Dia mungkin Tanas pun dia takut nak berkongsi kerana mungkin perlu bawa set tambahan ya, kena cuci bersih sebab katanya bimbang berkongsi dan sebagainya. Jadi mungkin juga itu jadi satu lagi ilmu penting kepada mereka yang terkesan sampai sebegitu dari segi psikologinya sebab ini melibatkan gerakan yang bergerak beramai kan walaupun ada perbezaan dari segi tempat duduk dan sebagainya. Tinjauan setakat ini sebab orang tak ramai dan sebagai saya bercakap dari pengalaman saya lah sebagai orang yang biasa menaiki bas untuk pulang sama ada ke college atau pulang ke kampung sebelum ini. Kelompok yang begini sebenarnya biasanya mempunyai daya tahan ke diri yang kental lah. Jadi insya-Allah dari segi OCD tu setakat yang saya lihat di sini tidak kelihatan lah. Masing-masing dah tahu bagaimana nak menjaga diri masing-masing ya, dan dari segi kebersihan tu diambil kira dan tidak terlalu berjaga-jaga sebab saya rasa kalau kelompok itu barangkali akan memikir banyak kali lah untuk menaiki bas yang syarat dengan penumpang dan sebagainya. Jadi insya-Allah tak ada masalah itu dan SOP yang dilaksanakan di hentian duta ini membolehkan kita yang barangkali kali pertama pun rasa selesa untuk berada di sini. Ya, tak ada rasa sesak sebab sentiasa ditampalkan kalau anda boleh lihat, saya boleh tunjukkan pada ada satu poster tu elakkan 3S tu ya, tempat sempit dan sebagainya. Jadi ini antara peringatan yang diberikan kepada penumpang-penumpang yang datang dan poster-poster ini akan sentiasa mengingatkan kita misal kata kita terlupa kerana nak bergegas menaiki bas dan sebagainya. Jadi itulah keadaannya sekarang di sini. Gambaran memang nampak legang tapi kita doakan semoga semuanya dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Yang paling penting menjaga perjalanan sosial dan SOP yang pada tahap yang terbaik. Okey, Eli mungkin dapat beri rumusan apa yang dapat anda simpulkan? Ya. Kesimpulan sepanjang berada 2 jam di sana. Yalah seperti biasa, alhamdulillah cuaca alhamdulillah tenang ya, redup dan kita harap perjalanan semua lancar ke sebelah utara, ke Taiping, ke Lumut dan sebagainya dan terus mengekalkan kawalan kenduri dan penjarakan sosial seperti yang kita lihat sekarang ini dan kepada yang barangkali balik selepas ini pastikan ini paling penting jangan lupa bawa sebab bila berada di tempat sesak tuntutan oleh Ketua Pengarah Kesihatan ini yang paling penting sekarang ini. Okey, itu saja buat masa ini. Kita kembali ke studio bersama Fitri dan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang menonton. Silakan. Yang kita travel light insya-Allah dipermudahkan, jangan terlalu sarak barat ya. Yang paling penting ringan, ringkas. Yang mana yang berat kita letakkan di bahagian bawah, yang lain tu dapat kita bawa ke bahagian-bahagian tertentu dalam bas. Semoga semuanya dipermudahkan urusan. Ringan, cergas dan ceria. Yang paling penting selamat segenap aspek. Dan nanti kita akan bersama berbincang banyak lagi aspek, termasuk kita nak lihat bagaimana gabungan dua bakat daripada jurang usia yang berbeza bergabung untuk satu lagu yang berimpak tinggi. Selepas ini di MHI kita rehat seketika. Pada mata
semua pada mata yang tak berharga. Luka karena dusta yang kau berikan. Cinta yang tak lagi seindah kisah kita. Mengapa ku setia pada kasih tak ku punya, tak ku punya. Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji. Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi. Apa arti semua pada mata yang tak berharga? Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji. Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi. Apa arti semua pada mata yang tak berharga? Kau racun jiwaku yang tak ku mahu. Cukup nyawaku merayu. Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji. Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi. Apa arti semua pada mata yang tak berharga? Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji. Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi. Apa arti semua pada mata yang tak berharga? Sembah, terima kasih. Oh, Itu dia Naim Daniel dan juga Mangkidal. Ya, saya. secara langsung. Ya. Okey, sepanjang PKP ini kita berjumpa rasanya. Ini sebenarnya ada beberapa kali juga sebab kita ada buat show recording online sebelum ni. Jadi tak adalah pertama kalinya. Tapi untuk MHI ini pertama kali kami digandingkan berdua. Betul. Hari tu Naim datang ketika raya. Ya, Special betul. raya MHI kan. Okey. Kali ini bersama dengan Abang Mangkidal. Okey, baik. Itulah apa konsep hari ini? Konsepnya adalah rockers bangun pagi kononnya. Okey. Tak berapa nak rockers sangat. Okey. Baik, Abang Mangkidal, bagi saya lah kan, kita tengok dalam sejarah Abang Mangkidal sebenarnya, daripada awal pemberitahan dalam industri hiburan sampailah sekarang ini, amat jarang sekali ya berkolaborasi bersama dengan pendatang seperti mana ni Naim Daniel ni. Jadi bagaimana mungkin Abang Mangkidal melihat perkembangan Naim Daniel ni sehingga kan boleh berkolaborasi ni? Ya, bagi saya setelah maksudnya 10 tahun lah. Dulu-dulu saya banyak juga session dengan artis-artis kita yang popular. Tapi untuk new generation ni, betul. Saya sendiri rasa potensi sangat tinggi untuk Naim ni. Because kita based on, untuk saya personally, saya based on bakat. Bakat dan juga kebolehan Naim ni tentang composing lagu, juga lirik. Dan untuk saya dengan Naim ni, bagi saya selalu kalau saya jumpa dia, kita mesti cerita pasal feel. Dia suitable. Bagi saya bukan suitable macam tu. Bila Naim memilih saya untuk kolaborasi dengan gitar, bagi saya dapat laksanakan dengan jiwa dan hati. Lagu tu kena tu Alhamdulillah. Dan video ni pun dah trending di YouTube kan? Betul. Okey, jadi apa mesej yang disampaikan? Sebab tengok kejap api, kejap elemen yang berbeza. Kisah untuk dalam music video Sembah pada kali ini nak tampilkan sisi berbeza di mana sudut yang lebih matang lah kita kata itu, dan mengisahkan tentang
percintaan sebenarnya yang salah, di mana kita selalu mengharapkan sesama manusia saja, sedangkan pengharapan itu patut kepada pencipta kita dahulu. Macam misalnya. Bermain falsafah. Ya, begitu. Okey, berapa lama penghasilan klip video ni? Klip video ni alhamdulillah kami bersama dengan Angka Makidah dan juga World Peace Entertainment, kita mempunyai satu workmanship yang sangat efisien. Kita ambil masa dalam 5 jam je untuk klip ni. Kita shoot dekat area Sepang. Dekat Bagalalang sana tu. Daripada pukul 6 petang start, pukul 11 dah habis. Alhamdulillah. Sebelum api padam Sebelum api padam. Api belum padam pun kita shoot lagi masa tu. Okey. 5 jam untuk 5 jam. tempoh untuk penggambaran dan dah 5 hari sebenarnya dia muzik video ni telah pun dimuat naik dekat YouTube. Dan sekarang tadi bos sempat tengok dah hampir 300,000 dah tontonannya. Alhamdulillah. Memang suka lagu yang tajuk huruf S ke? Semestinya. S juga. Semestinya juga. Okey. Jadi macam mana boleh pada peringkat awal tercetusnya ilham untuk menampilkan Mankidal? Pada awalnya untuk Naim sendiri, Naim tengok lagu ni sebagai satu lagu yang macam ianya patut diletak justifikasi untuk ada satu instrumental yang begitu kuat. Jadi Naim rasa yang paling dekat ni adalah gitar. Dan ilham dia untuk lagu Naim Sembah ini dikolaborasikan bersama Angka Mankidal juga tercetus sebab dia dengar lagu Michael Jackson bersama dengan Carlos Santana dulu. So daripada situ kita cuba kontak dan Allah pemudahkan dan kita terus hantar demo ke Uncle Man dan terus semuanya berjalan dengan lancar lah. Sangat-sangat suka proses untuk pembikinan Sembah ni. Memang kalau saya pun mesti takut kan nak lamar legend kan. Kita DM dekat Instagram. Nombor tak ada masa tu? Nombor tak ada masa tu? Tak ada. Dekat Instagram. Kita Naim macam, okey, adakah Uncle Mankidal ada Instagram? Saya Iki, ada. Kita DM kata macam, Uncle, saya ada lagu baru. Saya nak Daniel penyanyi baru ke? Ada nak buat lagu dengan Uncle. Kalau Uncle minat kan, kita demo. Start dari situ. Alhamdulillah dipermudahkan. Abang Mankidal yang sendiri yang nampak mesej daripada Naim Daniel tu atau bagaimana? Maksudnya daripada CP Management. Okey. Baik. Ada pemanggil. Kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sana? Cik Jalil lah? Oh, Cik Jalil. Oh, biasa ni telefon ni. Okey, apa nak ditanya, apa yang nak dikongsi silakan. Ya. Apa khabar Naim? Ya, saya. Lagu baru nampak ni. Lagu baru. Ya, betul, lagu baru. Lagu baru dan lagu yang dan Mankidal pun cantik main gitar nampaknya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kenal. Saya minat dengan Mankidal main gitar dengan diri. Saya dulu main gitar, tapi tak boleh main lagi dah. Ya. Main gitar, tetapi main lagi kasi dah saya nak track kena kecil manis. Oh, insyaAllah semoga cepat sembuh. InsyaAllah. Tak pernah buat. Apa Cik, ada ucapan raya tak untuk Mankidal, untuk Naim? Ujian raya pada Mankidal, kepada DJ, kru-kru, TV3. Semua sahabat-sahabat saya. Kawan-kawan saya, Kapur Tutunio, Cik Syahri, Cik Bintil, Cik Papuliah dan berkali lah. Dan Cik Jafar di Kampung Ambil, Kapur Tutunio. Dan Cik Pasora, pelakon TV. Cik Pasora dari Agil. Semua sekali lah. Guru-guru TV3 sekali. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Raya. Nama saya Syed Salim ya. Bukan Syed Jalil. Tadi tersilap, tak apa, minta maaf. Ya. Okey, itu dia perkongsian yang menarik peminat lama MHI. Okey, apa perancangan lepas ni? Dan lagu ni pun mendapat sambutan yang luar biasa. Alhamdulillah. Okey. Kita hanya akan bergerak mengikut keadaan buat masa sekarang dengan PKP semua. Dan akan terus juga promotion untuk Sembah ni. Alhamdulillah sekarang pun dia tengah top 10 trending kat YouTube. Okay. So lepas ni mungkin kita akan beranjak kepada satu fasa baru pula yang akan release benda-benda lain juga. And tak nak kita terhenti di sini saja. Dan insya-Allah kolaborasi ini akan menjadi satu kolaborasi yang tak dimamah di zaman lah. Ya, mungkin ada kolaborasi lagu yang kedua mungkin. Kena carilah S apa pula lepas ni. Abang ni, Mankidal sendiri bagaimana? Selain pada lagu Sembah ni, bagaimana dalam perkembangan muzik sendiri? Oh ya, saya masih aktif. Itu sebenarnya kita tengah, maksudnya dengan kumpulan saya, Live Handed, dengan Datuk Nes, kita tengah sebenarnya dah rancang pun, dah jalan di Singapura dan di Malaysia. Dan kita dengan keadaan sekarang ni, agak kita memang kena
tunggulah insya-Allah. Tak ada hal tahun depan insya-Allah kita berjalan lagi. InsyaAllah. Amin. Dengan Naim juga. Amin. Sekali lah. Okey, ada lagi pemanggil pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Muhammad ya? Ya, saya. Ya, ada soalan untuk artis kita. Ya, silakan. Ya. Saya nak buat pertanyaan dengan terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada Abang Bang Kidal lah kerana sudi berduet dengan artis pujaan saya. Alhamdulillah. Dan lagi satu saya nak buat pertanyaan kepada Naim Daniel. Ya, saya. Ada perancangan untuk buat lagu duet dengan Kaum Hawa tak? Kaum Hawa ya? Aina Abdul ke, Siti Nurhaliza ke? Saya sebenarnya memang jika diberi kesempatan dan ruang memang ingin nak lakukan sesuatu. Tapi buat masa sekarang, insya-Allah pada tahun hadapan saya akan riliskan lagu yang saya tulis untuk Kak Siti Sarah Raisuddin. So kita tunggu pada tahun depan insya-Allah. So untuk perancangan berduet dengan penyanyi wanita, tambah-tambah lagi macam legenda penyanyi nombor satu negara semua kan, insya-Allah ada dalam planning juga. Tapi kita doakan yang baik-baik dulu supaya COVID-19 ni berakhir dan kita dapat bergerak seperti biasa dan boleh meneruskan karya-karya dengan lebih banyak insya-Allah. Betul. Kalau macam tu kena dengar lagu Bashirah. City Zoners ke? Ya, saya City Zoners. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada City Zoners di seluruh Malaysia. Saya pun City Zoners. Kepada Fedri Yahya. Itulah terkejut saya tadi dengar Bashirah. Apa ni Muhammad, kenapa minat Naim? Sebab apa? Dia dikategorikan penyanyi muda yang berbakat dan penulis lirik. Itu yang memang memberi orang kata inspirasi kepada semua lah. Actually dia sebagai contoh yang terbaik. Ya, Naim ni ibarat teratai menjelma Muhammad. Teratai menjelma memang Datuk Siti saja boleh bawa lah. Terima kasih hubungi kita. Terima kasih. Ya, Ismail. Waalaikumsalam. Itu dia. Jadi bukan senang kan nak berduet dengan wanita. Betul. Kena ada apa? Chemistry saja tak duet cukup. Tu sama ada jadi ataupun tak, dia biarlah rahsia. Bagi dah sendiri, selain daripada Naim Daniel, ada lagi perancangan kolaborasi bersama dengan artis lain mungkin? Cita-cita tu banyak. Ada, tapi insya-Allah masa. Tunggu saya. Sebenarnya saya bergerak ke arah maksudnya lebih pada international tu. Insya-Allah. Tapi tengok pada keadaan sekarang. Okay. Naim lepas ni nak tampilkan apa? Gitar dah? Mungkin lepas ni seruling ke, kompang ke? Kan? Apa instrumen yang diminati? Sebab Anda sebagai pelajar muzik kan? Apa muzik yang betul-betul senang meresap ke jiwa? Memang antara dua tu lah, gitar dengan flute lah. Sebab tu masa Sumpah dekat AJ dulu pun Naim tampilkan Mr. Moha sendiri untuk pemain seruling kat belakang tu. So dua benda ni memang mungkin akan menjadi satu benda yang lain pula untuk Naim lepas ni. Naim main seruling pula tiba. Main tradisional tak minat? Permainan tradisional ataupun muzik? Saya dulu ada pernah bermain cak lempung masa dekat UiTM. Tapi sekarang dah lama tak main, dia jadi cak lempang lah. Tak apalah, boleh kami menari lepas ni. Okey. Semoga sukses dengan lagu ini. InsyaAllah, terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki mengulangi penampilan di AJL. Amin, insyaAllah. Okey. Baik, kita dah sampai ke penjuru rancangan dan sebentar lagi tadi diorang dah bersama dengan Naim, lagu Sembah kan? Jadi rasa macam tak lengkap lah kan kalau kita tak lihat Abang Mahida sendiri. Dia nak goreng. Senang sebab kita nak melihat kan? bunyi. Betul. Bunyi dapat didengar tapi nak melihat tu perlukan inspirasi. Okey, baik. Kita nak berhenti di sini dan insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin dengan berbeza tajuk sikit MSI pada minggu depan, Ogos. Sebab kami akan bersiaran Isnin hingga Jumaat kembali. Dari Isnin kita bawakan topik keberkesanan pelitup muka. Ya. Sebuah alunan dipersilakan. Jumpa lagi. Okey, silakan. Assalamualaikum. Selamat Raya. Raya.